مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء بفضله والله واسع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإن أشرق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نستودعك ما علمتنيه فاردد إلي إن حاجت إليه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Nazir Timbalan Setiausaha Menahari Ahli-ahli Jurusan Kuasa, yang saya segani Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siap, Haji Fadil, dan juga semua sahabat-sahabat, para jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kerapat, setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya kita diberikan kesihatan, kita dapat datang ke masjid kita ini sembahyang subuh berjemaah, dan kita juga dipilih oleh Allah taala berada dalam majlis ilmu ini, majlis yang dipenuhi dengan sayap-sayap malaikat ini, di mana malaikat sentiasa beristighfar kepada Allah Ta'ala untuk kita. Malaikat sekarang ni sedang melabuhkan sayapnya dan sedang istighfar ke atas kita. Mereka minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita dan Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada kita. Kita tidak nampak, tuan-tuan. Kalau nampak, semua pakat datang berlaku. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita. Kita doakan agar Allah Ta'ala sentiasa berikan kepada kita kekuatan, kebarakatan dan kelapangan masa untuk kita dapat hadiri majlis-majlis ilmu ini. Alhamdulillah. Apa khabar semua sihat ni? Alhamdulillah. Saya doakan semoga
kita semua ni sentiasa dalam keadaan sihat dan dijauhi daripada sebarang penyakit yang berjangkit. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kepada kita kesihatan. Anta syafi la syifa illa syifa'u. Pada pagi ini seperti mana biasa kita baca tafsir, dan kita sambung tafsir kita, tafsir surah Al-Waqi'ah. Sebelum tu kita baca dulu sama-sama surah Waqi'ah. Kita baca ayat 1 hingga ayat nombor 26. Kita baca sama-sama. Kita baca serentak serentak sekali. Cepat habis sikit lah, baca serentak sekali. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kebarakatan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Sadaqallahul azim. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila berlakunya hari kiamat itu, tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat. Ianya berlaku semasa bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya, dan gunung kanan dihancur leburkan dengan selebu-leburnya. Lalu jadilah ia debu yang bertebaran, dan kamu pula akan dibahagikan kepada 3 puak yang berlainan keadaannya, iaitu puak yang kanan, puak kanan. Alangkah bahagianya keadaan puak kanan itu, pihak kanan itu. Dan yang keduanya ialah pihak kiri. Alangkah seksanya keadaan pihak kiri itu. Dan yang ketiganya ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia, ia akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan di sisi Allah, tinggal menetap dalam syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan.
Di antaranya sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu dan sebilangan kecil dari orang-orang yang datang kemudian. Mereka duduk dalam syurga itu di atas takhta-takhta kebesaran dan bertatahkan permata, sambil berbanding di atasnya, sambil berbaring di atasnya dengan berhadap-hadapan. Mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya, yang sentiasa beredar di sekeliling, di sekitar mereka, dengan membawa piala-piala minuman dan teko-teko serta piala atau gelas yang berisi dengan arak yang diambil dari sungainya yang mengalir. Mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk dengan sebab menikmatinya. Dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih, serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini. Dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya, seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Semuanya itu sebagai balasan bagi amal-amal baik yang mereka telah kerjakan. Mereka tidak akan mendengar dalam syurga itu perkataan yang sia-sia, dan tiada pula sesuatu yang menyebabkan dosa. Mereka hanya mendengar ucapan salam, selamat, selamat dari satu kepada yang lain. Alhamdulillah, surahallahul azim. Tuan-tuan dan sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, surah Waqiah ini Nabi SAW sangat-sangat galakkan kita membacanya. Dan kalau boleh, kita jangan tinggal baca surah Waqiah ini pada tiap-tiap malam. Ada orang baca pada waktu pagi, ada orang baca pada waktu tengah hari, ada orang baca pada waktu petang. Walaupun begitu, bacalah kita, tak kisahlah masa mana pun. Cumanya ikutkan kepada hadis Nabi, kelebihannya bila mana kita baca surah ini pada waktu malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan kita, jauhkan kita daripada papa, daripada papa. Sesiapa yang nak selamat, yang nak jauh ataupun tak mahu ditimpa kemiskinan, maka bacalah surah ini pada waktu malam. Daripada hadis Ibn Mas'ud, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a surat al-waqi'ati, sesiapa yang baca surah Waqiah fi kulli lailatin, pada tiap-tiap malam, lam tusifhu faqatun abada, dia tidak akan ditimpa kemiskinan buat selama-lamanya. Jadi kalau kita baca surah ini tiap-tiap malam tu, bila masuk waktu maghrib kita dah boleh baca lah. Tak kisahlah nak baca masa mana pun, pukul 8 ke pukul 9, pukul 10, 11, 12, pukul 1 pagi, 2 pagi pun bacalah. Sesiapa yang tak baca lagi, pukul 12 boleh baca, pukul 1, tak kisahlah. Tapi kalau boleh sebelum tidur lah, kita baca sebelum tidur kalau boleh. Dan siapa yang tidur pun tak baca kan, lepas tu dia sedar dia lupa nak baca, dia boleh baca sebelum subuh, boleh bacalah. Tapi yang eloknya bacalah lepas isyak tu kan. Tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian, bila Ibnu Mas'ud dengar Nabi SAW menyatakan sesiapa yang baca surah Waqiah pada tiap-tiap malam tidak akan ditimpa kepadanya kemiskinan buat selama-lamanya, maka beliau pun menyuruh anak perempuannya membacakan surah Waqiah pada setiap malam. Ibnu Mas'ud menyuruh anak-anak perempuannya. Kenapa menyuruh anak-anak perempuannya? Ada pendapat kata beliau ni ada anak perempuan sahaja. Ada pendapat kata anak-anak perempuan itu mereka tidak bekerja, mereka tidak ada peluang untuk dapat apa-apa tambahan untuk mendapat sumber kewangan. Jadi mereka ni, orang Arab ni, orang perempuan ni tinggal di rumah saja, tinggal di rumah. Tidak seperti kita orang Melayu ni, orang perempuan ni ada tu lebih hebat lagi daripada lelaki dalam kerjanya.
Jadi orang Arab ni, anak-anak perempuan sendiri pun tinggal di rumah, duduk di rumah ni. Kalau belajar tinggi-tinggi pun tidak kerja duduk kat rumah. Ketika itu lalu bila anak perempuan ini membacanya, mengamalkan surah ini tiap-tiap malam, asbab baca surah Waqiah ini, Allah Ta'ala murahkan rezeki mereka. Allah Ta'ala murahkan rezeki mereka. Jadi bagaimana dengan anak lelaki? Anak lelaki ni yang bekerja di luar ni, yang ada sumber pencarian ni, jadi kalau mereka baca surah ini, lagi-lagilah, itu maksud dia, lagi-lagilah Allah Ta'ala bukakan pintu rezeki kepada mereka. Asbab dengan baca surah Al-Waqiah. Jadi kita jangan lupalah bacakan surah Waqiah ini, dan kita juga suruh anak-anak kita baca sekali. Jangan kita hanya seorang saja baca, kita suruh isteri anak-anak kita. Kalau isteri suruh suami dan juga anak-anak baca. Kalau orang duk kata susahnya kan, kita bagi tahu dia tipnya, bacalah surah Waqiah tiap-tiap malam. Dan bila kita baca tu, kalau boleh kita tengoklah Quran yang ada makna. Itulah yang sebaik-baiknya. Bukan hanya sekadar baca sahaja. Bacalah Quran yang ada makna. Baik, kita tengok makna ni. Kita buka Quran yang ada makna ni, yang ada terjemahan tu, kita tengok maknanya itu. Bila kita baca kali pertama, kali kedua, kali ketiga, keempat kan, lepas tu bila kita dah faham dah, kita dah ingat dah, ya, ingatan tu bukannya semestinya kita ingat satu-satu perkataan, kita faham satu-satu perkataan, faham umum pun memadai. Jadi kita dah faham dah, kita tak perlulah tengok Quran yang ada makna. Jadi untuk permulaan tu kita tengok dululah, biar ada makna. Bila kita ni dah faham, tak perlu lagi kita tengok. Jadi yang pentingnya kita faham, umum pun tak apa. Itulah yang afdalnya. Jadi ada ulama kata surah Waqiah ini, ianya dengannya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada kemiskinan. Kemiskinan buat selama-lamanya. Kemiskinan itulah yang ulama bahaskan dalam kitab-kitab tafsir. Ada ulama mengatakan sebenarnya tidak ditimpa kemiskinan. Maksudnya apa? Kalaulah sekiranya orang tu hidupnya tidaklah senang mana, tetapi sedikit pun ianya tidak menjejaskannya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada orang tu dia kaya raya, hidup senang lenang, tapi nak semayang berjemaah di masjid surau pun tak sempat, tak ada kekuatan nak datang, tak boleh dengar kuliah, tak ada kekuatan, nak berzikir, nak mengaji Quran, tak ada masa, tak diberi kekuatan. Buat apa kalau mati pun bukannya masuk kubur. Jadi kalaulah kaya menjejaskan kita untuk beribadah, buat apa? Jadi maksud kekayaan di sini, Allah Ta'ala tidak timpakannya kemiskinan, maknanya dia tidak akan menjejaskan masa untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Yang kedua, tafsiran para ulama, maknanya dia tidak ditimpa kemiskinan hati. Itu dia. Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada kemiskinan buat selama-lamanya. Maknanya kemiskinan hati. Miskin hati ni maknanya bila tengok orang susah, tak ada rasa nak tolong, tak ada rasa nak bantu, buat tak tahu je. Paling tinggi pun cakap kesian je, tapi tak bagi pun. Buat apa? Mulut tu duk minta, duk selalu rasa tak cukup ya. Tak cukup. Hati rasa tak tenang. Kita tengok dia nampak kaya raya, tapi dia sendiri rasa tak cukup. Ini makna kemiskinan hati. Ada sahabat saya, dia pergi hantar bantuan. Dia masuk ke satu tempat, orang kata ada sepasang suami isteri tu di hujung kampung tu dalam keadaan sangat-sangat susah. Dia pun pergi. Bila dia sampai dengan rombongan dia tengok rumah je, dia dah sedih dah. Ini dekat Malaysia kita lah ni.
Bukan dekat Kemboja, bukan dekat Kemboja, dekat Malaysia kita ini. Jadi kawan saya tengok pun sedih dah. Kemudian dia dipelawak oleh seorang wanita tua. Ada wanita tua, pelawak dia naik ke atas rumah tu. Dia pun naiklah bersama kawannya. Dia tengok, Allah Akbar, dalam rumah tu tak ada apa pun, tak ada perkakah apa, tak ada apa, kosong. Yang adanya kipas buruk ya. Kipas buruk itulah yang digunakan oleh suaminya. Suaminya itu terlantar atas tilam. Tilam pun tilam buruk dah. Tilam pun tilam buruk. Suaminya tak boleh bangun pakai pampers. Dah lama dah. Dan makcik tua itu pula berjalan pun tak boleh, duk mengesok Allah Akbar. Kawan saya pun tanyalah makcik, macam mana keadaan makcik sekarang ni, duduk di sini ada bantuan ke? Makcik tu jawab apa? Makcik tu jawab, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah Ta'ala permudahkan segala-galanya. Oh hebat, hebat. Kawan saya tanya lagi, macam mana pakcik ni tak boleh bangun, sakit pakai pamper, ada orang datang ke jenguk, ada orang datang ke tolong. Makcik pun sama. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah Ta'ala pun mudahkan. Oh hebat. Makan minum macam mana? Macam mana makcik nak masak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oh hebat. Inilah yang kita nak, tuan-tuan. Jiwa yang kaya, jiwa yang kaya walaupun dia itu susah pada pandangan orang, tetapi dia tidak meminta dengan orang. Dia hanya minta kepada Allah Ta'ala sahaja. Dan bila orang tanyakan keadaannya, walaupun dia susah macam mana, Alhamdulillah, dia jawab. Ini sangat hebat. Ini kisah benar, tuan-tuan. Ini kisah benar. Kawan saya menangis saya lihat keadaan yang amat sedih dan amat mengharukan dia dengan jawapan makcik tersebut. Dan makcik itu boleh jawab bila kawan saya kata, makcik, bila kawan saya nak bagikan sumbangan, makcik, ini ada sedikit sumbangan untuk makcik dan pakcik. Makcik itu jawab apa? Bagilah kepada orang yang lebih memerlukan lagi. Bagilah kepada orang yang lebih memerlukan lagi. Makcik, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini hebat lah. Ini ialah orang yang kaya jiwa. Jiwa dia kaya. Inilah yang Nabi SAW nyatakan dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal ghina, bukannya kekayaan itu, an kathratil arad, daripada kayanya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenar-benarnya itu, walakinnal ghina, ghina nafsi, kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa, dia mudah sensitif, bila tengok orang susah, rasa nak tolong, rasa nak bantu. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, dalam surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kita berkaitan dengan hari kiamat. Seperti mana yang kita dengarkan pada kuliah yang lepas, hari kiamat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang pertama ini, iza waqa'atil waqi'ah, ianya ada beberapa pendapat ulama. Pendapat yang pertama di kalangan ulama tafsir menyatakan, idza waqa'atil waqi'ah, apabila berlakunya kiamat. Kiamat ini maknanya kiamat sedang, kiamat hari kemusnahan alam. Kiamat ini seperti mana yang kita tahu, ianya ada tiga. Kiamat ni dia ada tiga jenis. Yang pertama, kiamat kecil. Idza mata ahadukum, bila matinya seorang di antara kamu, faqad qamat qiyamatu, maka berlakulah kiamat ke atas dirinya. Jadi bila matinya kita semua ni, setiap orang ni mati, maka itulah kiamat dia. Itu kiamat kecil namanya. Yang keduanya, kiamat sedang. Kiamat sedang ni bila mana berlakunya kegoncangan,
bumi ini. Yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di sini, idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi itu digoncang dengan segoncang-goncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncang dengan segoncang-goncangnya. Idza samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah. Langit itu boleh terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan atas bumi. Masya Allah, tabarakallah. Macam mana keadaan ini boleh berlaku? Dahsyat, begitu dahsyat. Bumi ini satu bintang, di antara satu bintang. Bintang ini pula banyak, tak? Banyak. Kalau kita buka dalam buku sains, saintis buat anggaran jumlah bintang di langit itu angka 7. Ada kosong, ada 21. Berapa je Fadil? Cuba sebut berapa? Angka 7, kosong, ada 21. Kalau kosong ada 6 tu tahulah 7 juta tak? Kosong ada 7, 70 juta. Baik, kita hanya boleh bilang, hanya setakat kita mampu saja. Ini kosong ada 21. Itu anggaran kasar lah, saintis buat kiraan jumlah bintang di langit. Dan bumi ini salah satu bintang. Bayangkanlah bintang-bintang itu yang jatuh besar ke atas bumi. Masya Allah, barakallah. Lautan dijadikan meluap. Wa idzal bihar fujirat wa alqat ma fiha wa takhallat. Lautan dijadikan meluap, tibai api apa yang ada atas darat ni, dan apa yang ada di perut bumi Allah Ta'ala keluarkan. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Keluarkan api, galiannya. Dahsyatnya keadaan ketika itu, dan semua mati belaka. Semua mati belaka. Itu namanya kiamat sedang. Dan kita ini tidak akan berjumpa dengan kiamat sedang. Bila mana seorang itu ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka orang Islam, mereka orang yang beriman, mereka tidak akan sempat berjumpa dengan kiamat sedang itu. Dalam hadis yang sahih, Nabi menceritakan dalam kitab Asyratus Sa'ah, kalaulah umur kita ni, orang Islam ni, kalaulah umur kita ni, umur kita panjang lah sekalipun, kita hanya sempat berjumpa dengan yang pertamanya Imam Mahdi. Lepas Imam Mahdi itu Dajjal. Lepas tu Allah Ta'ala turunkan Nabi Isa. Nabi Isa lah yang akan bunuh Dajjal. Kemudian Allah Ta'ala akan keluarkan Ya'juj Ma'juj. Paling tinggi, paling panjang umur kita ni pun sekalipun, kita hanya ada jumpa dengan Ya'juj Ma'juj saja. Sempat berjumpa dengan Ya'juj Ma'juj. Ini di antara tanda-tanda besar kiamat. Ini tanda besar kiamat yang keempat. Lepas Ya'juj Ma'juj mati tu, Allah Ta'ala akan datangkan burung besar, ambil semua daging-daging Ya'juj Ma'juj yang ada di atas muka bumi ni, dan tidak ada tempat melainkan dipenuhi dengan daging Ya'juj Ma'juj, dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui. Kemudian kita ini akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Nabi menceritakan dalam sebuah hadis sahih, riwayat Imam Muslim, Allah Ta'ala pun akan datangkan angin. Angin itu datang dari arah Yaman. Idh ba'athallahu alaihim rihan tayyibah. Angin itu namanya angin lembut. Rihun layyinah, angin baik. Angin baik, angin pun ada baik, ada tak baik. Namanya angin baik, angin lembut. Angin ni akan masuk ke celah-celah ketiak kita. Ini khusus untuk Islam sahaja. Idh ba'athallahu alaihim rihan tayyibah. Angin itu datang dari arah Yaman. Nabi kata, Nabi duduk di Madinah, Nabi bagi tahu ianya datang dari arah Yaman, dan angin itu akan masuk ke celah-celah ketiak kita. Abatihim tata abatihim fataqbidu ruhakum lil muslim. Lalu angin itu akan cabut nyawa kita, orang Islam, dan kita akan mati dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan tenang. Angin itu macam ekor lah, kita buka kereta, buka ekor, seduh tu mati. Ini mati dengan rahmat. Yang tinggalnya ialah anak, yang tinggalnya ialah orang kafir saja. Orang kafir saja yang tinggal. Dan bila mana tidak ada orang Islam,
Lalu ulama bahaskan lagi berkenaan dengan kiamat ini, kiamat sedang ini, hari kehancuran ini. Orang kafir ini, mereka buat maksiat suka hati mereka, ya? Mereka berjantan seperti mana keldai-keldai berjantan. Itu hadis-hadis Nabi, tanpa segan dan silu. Dan keluarnya anak-anak luar nikah sahaja. Dan dunia ketika itu dipenuhi dengan anak-anak luar nikah sahaja, ha? Dan selepas daripada itu, berpuluh-puluh tahun kemudian, maka barulah datangnya kiamat. Kiamat dikatakan kiamat sedang, hari kehancuran. Walaupun hancurnya alam ini, tapi bumi ini tidak hancur. Spesialnya bumi ini di antara salah satu benda yang Allah Ta'ala tidak hancurkan, ya? Sebab bumi yang kita pijak ini, bumi inilah juga yang akan kita pijak pada hari kiamat nanti, ya. Dan bila semuanya mati belaka, Allah Ta'ala selepasnya itu akan hidupkan Israfil. Semuanya mati belaka melainkan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mulai hidupkan Israfil. Israfil ini kerjanya untuk tiup sangkala, nah? Israfil sebelum ambil sangkala tu letak di mulutnya, sangkala ni macam mana keadaannya? Abu Hurairah tanya Nabi SAW, bagaimana bentuk sangkala itu? Maka Nabi kata, sangkala itu bentuknya seperti tanduk. Tanduk dari cahaya. Tanduk macam tanduk kebau, nah? Itu kebau. Ini tanduk ni daripada cahaya, nah? Tanduk. Abu Hurairah tanya lagi Nabi, besarnya macam mana ya Rasulullah? Besarnya macam mana? Lalu Nabi kata, demi jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya bulatannya itu. Nabi tak kata keseluruhan sangkala, Nabi kata bulatannya. Bulatan itu tempat Israfil tiup trompet tu, bulatannya itu, bulatannya saja. Demi jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya bulatannya itu seluas langit dengan bumi. Itu bukan sangkala kesemuanya, itu hanya bulatannya saja. Besar tuan-tuan sangkala, nah? Allah Ta'ala kemudian arahkan ruh masuk dalam sangkala itu, masuk dalam sangkala itu. Kemudian Israfil pun Allah Ta'ala suruh tiup Israfil. Saya ringkaskanlah, nah? Kan nak cerita step-step tu panjang lah, nah? Ini saya nak ringkaskan. Bila Israfil tiup sangkala itu, lalu ruh kita pun keluar. Ruh kita, ruh jin, ruh semua yang hidup ni, semua ada ruh keluar daripada sangkala tu, bagaikan lebah-lebah yang memenuhi ruang angkasa. Dan ruh-ruh itu akan pergi masuk ke dalam kubur masing-masing. Jadi kalau sekiranya bumi ni hancur, macam mana ruh tu nak masuk dalam kubur tuan dia masing-masing? Dah, memang tidak ada pun hadis, tidak ada pun ayat Quran yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala hancurkan bumi. Tak ada. Tapi Allah Ta'ala sebut hancurkan apa yang ada atas bumi, nah? Jadi bila kita mati nanti, kita akan dikebumikan, dan seluruh anggota kita ini, jasad kita akan hancur, melainkan satu sahaja yang tidak hancur, namanya ajbuz zanab. Laisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbuz zanab wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Tidak ada pada manusia itu melainkan kesemuanya akan hancur ketika mana dikebumikan dalam tanah. Kalau tak kebumi dalam tanah, dicapak dalam laut, dibuang dalam hutan pun samalah, nah? Akan hancur belaka. Melainkan satu sahaja yang tidak hancur pada jasadnya itu, iaitu satu tulang yang dinamakan ajbuz zanab, iaitu tulang sulbi, hujung tulang sulbi. Dan daripadanya itulah akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hadis yang ke-4935. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, bila ruh tu masuk dalam kubur kita masing-masing, kubur kita kat mana? Dekat kita ke bumi lah. Kalau kat sini, kat Damansara ni, kat mana kubur ni? Dah sebelah lah. Kat sebelah tu lah kita akan dibangkitkan. Bangkit. Orang tanya, bangkit macam mana rupa kita? Ini dua pendapat. Yang pertama, ulama kata sahih kita ni sahih seperti mana kita meninggal.
Kalau orang tu umur 60, seperti umur 60 lah dia. Kalau orang tu umur 15, seperti umur 15 lah dia. Sahih ketika dia meninggal bersama Nuh, macam itulah sahih dia bila dibangkit daripada kubur nanti. Pendapat kedua mengatakan ketika dibangkitkan itu sahih sama saja. Sahih kita orang lelaki, perempuan, muda, tua sama. Ikut sahih akhirat. Sahih akhirat ni disebutkan dalam kitab Tambilul Ghafilin, tinggi seperti tinggi Nabi Adam 60 hasta, ikut umur Nabi Isa 33 tahun. Semua dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Bila Israfil tiup sangkala itu, maka berlakulah kiamat besar. Itulah tiupan sangkala yang terakhir. Kita dibangkitkan daripada kubur kita, itulah kiamat besar. Bangkit daripada kubur seperti mana cendawan yang kena hujan, cendawan yang tumbuh selepas kena hujan. Bangkit dah semua dalam keadaan telanjang. Di ketika itulah ada api yang menghalau kita, menghambat kita pergi kepada mahsyar. Malaikat juga menghambat kita pergi kepada mahsyar. Dan disebutkan dalam hadis, ketika itu kita akan semua menuju kepada mahsyar, dan cara berjalan menuju kepada mahsyar ikut keadaan amalan kita. Ada 3 cara kita berjalan pergi kepada mahsyar. Daripada kubur kita ni pergi kepada mahsyar. Pada mahsyar itu di mana? Pada mahsyar itu Nabi kata di bumi Syam. Dan ulama spesifikkan lagi, bumi Syam itu ialah di Palestin. Siapa-siapa yang pernah pergi Palestin, bila dia nak masuk Palestin, dia akan tengok signboard tulis Ardu Palestin, Ardu Mahsyar. Bumi Palestin, bumi mahsyar. Di situlah kita akan dihimpunkan. Kita berjalan ini daripada kubur kita, ada 3 keadaan. Yang pertama, ada orang tu berjalan dengan muka di bawah, kaki di atas. Bila Nabi bagi tahu kepada sahabat cara berjalan demikian, lalu sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana mereka boleh berjalan dengan muka? Maka Nabi jawab, Allah Ta'ala yang buat, Allah Ta'ala tahulah bagaimana caranya. Golongan ini tidak selamat. Golongan yang kedua, dia berjalan seperti mana dia berjalan atas muka bumi ni berjalan, seperti mana kita berjalan. Golongan ini juga belum tentu selamat. Dalam hadis Nabi kata belum tentu lagi selamat. Golongan yang ketiga, dia berkenderaan. Inilah yang selamat. Berkenderaan ini Nabi tidak sebut kenderaan itu kenderaan apa, dan ikut amalan masing-masing lah. Dia tidak sama berkenderaan pun. Dia ada yang laju, ada yang sederhana. Begitulah kata ulama. Jadi kita tuan-tuan, perbanyakkanlah amalan kita untuk bekalan akhirat kita nanti, untuk kita gunakan di akhirat nanti. Kita nak jalan dengan pantas, dengan laju, kalau boleh sebarisan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan bila mana kita berada di pada mahsyar, itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Waqiah ini, ayat yang ketiga, khafidatur rafi'ah. Di ketika itulah Allah Ta'ala akan merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat. Di ketika itu kita akan nampak siapa-siapa yang ingkar, Allah Ta'ala rendahkan mereka. Sesiapa yang taat, Allah Ta'ala tinggikan darjat mereka. Baik. Pada ayat keempat, Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan kiamat, apabila bumi itu digoncang dengan segoncang-goncangnya, idza rujatil ardu rajja wa busatil jibalu hasa, dan gunung ganak itu Allah Ta'ala hancurkan, fakat haba membatha, jadilah ia bertebu yang bertebaran. Bila kita semua sampai di pada mahsyar, bila kita semua sampai di pada mahsyar, Allah Ta'ala jelaskan pada ayat nombor 7. Ayat nombor 7, wa kuntum azwajan thalatha, kamu akan dibahagikan kepada 3 golongan. Kita di pada mahsyar nanti ni bukan esok, satu hari nantilah, kita akan bersama dengan Nabi kita. Jadi setiap Nabi itu dia ada umat dia. Umat Nabi Muhammad duduk dengan umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, jangan duduk ingat Nabi kita Muhammad duduk kat depan, kita duduk depan Nabi kita. Bukan begitu. Allah Ta'ala asingkan setiap umat, bukan bermakna Nabinya berada di depan.
kita ni depan Nabi, beradab muka Nabi ke depan. Bukan, ini bukan macam perhimpunan dekat sekolah tu, bukan begitu. Kita duk puak umat Nabi Muhammad, umat Nabi Isa duk dengan puak umat Nabi Isa, umat Nabi Musa pun sama duk dengan umat Nabi Musa, sama dia, masing-masing ikut umat Nabi masing-masing. Tapi bukan bermakna Nabi mereka ada di depan mereka. Baik. Oh, kalau kita sedap lagi tak ada. Nabi kita di depan kita, terus kita minta syafaat dia berlaku lah. Ini bukan begitu. Bila dikatakan mana, bila rapak kaki tu kan, rapak kaki, dan kita rasa seperti mana keadaan kita lah. Di pada masyarakat nanti kita rasakan seperti mana kita ada kita sekarang. Dia tidak ada beza. Kita boleh ingat belakang apa yang kita buat ketika di dunia, kita boleh ingat. Dan perhimpunan itu menyatukan semua umat manusia, semua anak cucu Nabi Adam, bermula daripada Nabi Adam sampai lahir kiamat. Betapa dahsyatnya keadaan ketika itu dah, ramanya, sehingga ada yang merasakan berpeluh, paras dada, ada yang rasakan peluhnya sampai di parah mulut, ada yang rasakan atas kepala. Ini ikut kepada masing-masing, masing-masing keadaan masing-masing, tuan-tuan. Dan kita dikatakan kita umat Nabi Muhammad, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat bagi setiap Nabi ni, kita semua ni di ketika itu akan dibahagikan pada tiga puak. Yang pertama, ashabul maimanah, ayat nombor 8. Fa ashabul maimanah, golongan kanan mereka itu ialah penghuni syurga lah. Bila dipanggil nama mereka akan berjalan, bila sampai ke depan mereka hulurkan dengan tangan kanan. Ini ialah golongan kanan. Golongan kanan ni pula bukannya dia duduk sekali dengan golongan yang satu lagi, dia duduk asing-asing. Kita umat Nabi Muhammad ni duduk dengan umat Nabi Muhammad, umat Nabi Isa, bukannya duduk sekali kafir dengan Islam, tidak. Asing, Islam, kafir. Itulah bahasan para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi, duduk asing-asing. Ada orang tanya, bagaimana orang yang fasik? Orang yang fasik ni maknanya orang Islam yang buat dosa besar, yang tidak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala sebelum meninggal. Mereka ni duduk di mana? Duduk dalam barisan kumpulan orang Islam ke ataupun orang kafir? Banyak pendapat ulama mengatakan mereka ini duduk di kalangan orang kafir, sebab mereka ni ingkar perintah Allah Ta'ala, mereka tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu tuan, sebab itulah kita ni sentiasa kena minta doa agar Allah Ta'ala jadikan kita ini sempat bertaubat sebelum meninggal dunia. Dan inilah yang Nabi SAW sedih dan bimbang sangat-sangat bila mana Jibril datang kepadanya dalam keadaan mukanya berubah. Muka Jibril itu berubah. Muka Jibril itu nampak sedih. Nabi tanya, kenapa muka kamu hari ini nampak lain? Nampak sedih. Lalu Jibril kata, sebenarnya sekarang ni Allah Ta'ala sedang nyalakan api neraka. 1000 tahun warnanya merah, 1000 tahun warnanya putih, dan 1000 tahun warnanya hitam pekat. Dan Nabi tanya, bagaimana keadaan neraka itu? Jibril jawab sekian. Last sekali tuan-tuan, nak ringkaskan cerita, Jibril pun bagi tahu kepada Nabi kita Muhammad SAW, umatmu juga akan masuk neraka. Tuan-tuan, neraka umatmu itu neraka Jahannam, neraka yang duduk di atas sekali, neraka Jahannam. Yang bawah sekali neraka Hawiyah, neraka yang paling panas. Jahannam tu panas juga, bukannya tidak panas, panas juga, tapi itulah neraka yang dikhususkan untuk umat Muhammad. Bila Nabi dengar Nabi pitam, lalu Jibril pun letak ke di atas riba dia. Jibril ni bila datang jumpa Nabi, dia rupakan seorang lelaki, seorang lelaki yang tampan, yang pakai jubah putih. Lalu Jibril letak ke atas pohon dia, atas riba dia. Lalu Nabi pun sedar. Nabi tanya lagi, wahai Jibril,
adakah umatku juga masuk neraka? Ya Muhammad, mereka itulah yang melakukan dosa besar, yang tidak bersempat bertaubat kepada Allah Ta'ala sebelum meninggal. Itu hadis yang panjang tuan-tuan, boleh rujuk dalam kitab Tambilul Ghafilin. Sebab itulah kita kena sentiasa minta doa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala rezekikan kita supaya kita ni dapat bertaubat, sempat bertaubat sebelum meninggal dunia. Di antara masa yang sesuai kita berdoa agar Allah Ta'ala selamatkan kita, Allah Ta'ala jadikan kita ni sempat bertaubat sebelum meninggal. Kita bacalah dalam kita sujud, tak kisahlah sujud mana-mana sujud pun, dekat pertama, kedua, ketiga, keempat ke, sujud yang pertama, kedua ke, tapi saya biasanya baca dalam sujud terakhir lah. Bacalah doa Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Kita dalam sujud ni kita boleh baca apa-apa saja doa, bacalah, nak doa baca. Kita nak reka sendiri pun boleh doa, tapi syarat dengan bahasa Arab lah. Kalau dengan bahasa Melayu ke bahasa Siam ke, kita kena doa dalam hati lah. Doa dalam hati. Kalau nak sebut doa dalam bahasa Arab, walaupun doa itu doa yang kita reka sendiri, kita belajar bahasa Arab, kita boleh cakap Arab sikit-sikit, kita baca dengan bahasa Arab, boleh, tidak ada masalah. Jadi dalam sujud tu bacalah doa Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Ya Allah, engkau rezekikan aku dengan taubat nasuha qablal maut, sebelum mati. Itu di antara tempat yang sangat-sangat eloklah untuk kita minta dengan Allah Ta'ala agar kita ni direzekikan dengan taubat nasuha. Berbalik kepada cerita tadi tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, jadi umat Nabi Muhammad ni pun tidak duduk sekali dia pada masyarakat Islam kafir-kafir lah, dan orang yang fasik itu kebanyakan ulama menyatakan duduk sekali dengan orang kafir. Baik, jadi yang pertamanya Allah Ta'ala akan bahagikan kita semua ni, anak cucu Nabi Adam di pada masyarakat itu, kepada dua golongan, golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan dengan golongan kiri. Golongan kiri itu pula, mereka bila dipanggil nama mereka akan berjalan gustang ke belakang. Bila dipanggil nama mereka, tak nak sebutlah nama siapa-siapa dah. Ini golongan kiri kan? Kalau golongan kanan boleh sebutlah Haji Padi. Ini golongan kiri ni. Bila dipanggil nama mereka berjalan gustang ke belakang, macam kita reverse kereta tu kan, reverse kereta. Bila sampai depan, di hulu tangan kiri. Ini golongan kiri. Golongan kiri tu. Inilah yang Nabi SAW tengok ketika mana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW bila naik sampai langit pertama, Nabi naik pertama dulu. Falamma fataha as-sama ad-dunya, falamma fataha alawna as-sama ad-dunya. Di ketika mana Nabi SAW sampai di langit pertama tu, Allah Ta'ala pun buka pintu langit pertama, lalu Nabi pun masuklah langit pertama. Bila sampai saja langit pertama, Nabi tengok ada seorang lelaki. Fa idza rajulun qa'idun, ada seorang lelaki sedang duduk. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan, riwayat Imam Bukhari. Ada seorang lelaki sedang duduk, ala yaminihi aswidah. Dia sedang duduk di atas satu tempat duduk lah. Di sebelah kanannya dia tengok ada sekumpulan manusia. Di sebelah kanannya ada sekumpulan manusia, dan di sebelah kirinya juga ada sekumpulan manusia. Apabila dia melihat ke sebelah kanannya, dia ketawa gembira, dan sebaliknya apabila dia melihat ke sebelah kirinya, dia menangis. Lalu Nabi pun tanya kepada Jibril, qultu Jibril, man hadha, siapakah lelaki ini ya Jibril? Lalu Jibril jawab, qala hadha Adam, inilah Adam ahli salam. Oh gitu,
rupa-rupanya Nabi Adam AS bila dia paling ke sebelah kanannya, dia tengok ruh-ruh manusia yang beriman. Lalu dia suka, ini ialah golongan kanan. Bila dia tengok ke kiri, dia tengok ruh-ruh yang kafir, yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Lalu dia menangis. Dia menangis. Tuan-tuan, inilah dikatakan golongan kanan, golongan kiri. Kita pakai doa belaka lah, semua kita ni golongan kanan belaka. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, pada ayat yang seterusnya, saya nak masuk dalam 2 minit lagi insya-Allah, 2 minit lagi. Ayat nombor 10. Ayat nombor 10. Was-sabiqun as-sabiqun. Sebenarnya bukan 2 golongan ini sahaja. Sebenarnya ianya 3 golongan. Cuma di padang mahsyar itu hanya ada 2 golongan. Anak cucu Nabi Adam ni, setiap umat nabi-nabi mereka itu Allah Ta'ala akan pecah kepada golongan kanan, golongan kiri. Itu yang ada di padang mahsyar. Tapi ada juga anak cucu Nabi Adam, dan kita semua ni umat Nabi Muhammad, ada yang tak payah duduk di padang mahsyar. Begitu juga bagi umat nabi-nabi yang sebelum Nabi kita Muhammad SAW, ada juga umat-umat mereka itu yang tak payah duduk di padang mahsyar. Tengok-tengok mereka ni duduk dalam syurga dah, duduk berseronok dalam syurga dah. Bidadari duduk picit betih dah, duduk picit betih, duduk picit kepala, duduk berseronok. Itu ialah golongan ketiga. Was-sabiqun as-sabiqun. Inilah yang Allah Ta'ala sebut pada ayat nombor 10 yang kita baca dalam surah Waqiah ini. Inilah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, sebab itulah kita ni kena buat baik. Kita kena buat baik dengan orang. Buatlah baik. Bila tengok ada berlaku bala bencana, banjir, kita awal-awal pergi tolong. Kita mula-mula orang yang awal-awal. Jangan tengok orang dulu pergi. Kita pergi awal-awal. Bila azan berkumandang, kita dulu sampai di masjid, di surau. Bila kita dengar ada orang nak buat masjid ke, nak buat sekolah tahfiz ke, kita dulu yang dermakan. Orang yang awal dalam mengerjakan kebaikan. Jadi kita ada peluang nak jadi golongan ketiga ini. Kalau kita rujuk dalam perbahasan ulama dalam kitab-kitab tafsir, tuan-tuan, as-sabiqun as-sabiqun ni, golongan ketiga ini, golongan VIP ni, golongan special ni, yang tak payah duduk di padang mahsyar ni, mereka terus daripada kubur mereka terus masuk syurga. Duduk seronok dalam syurga dah, tak payah duduk di padang mahsyar. Tak disebut pun nama mereka untuk ambil buku amalan mereka. Tak payah dihisap amalan mereka, tak payah ditayangkan di skrin, tak payah. Mereka ini duduk dalam syurga. Mereka ini ialah yang pertamanya ialah Nabi dan Rasul. Humul anbiya alaihimussalam. Mereka ini adalah Nabi-Nabi dan Rasul. Ini kita tidak ada peluang nak jadi Nabi dan Rasul. Golongan yang kedua ialah mereka yang masuk Islam. Mereka yang bersama Nabi dalam berhijrah ke Madinah. Mereka adalah sahabat-sahabat yang pernah sembahyang menghadap 2 kiblat. Maknanya mereka ni sahabat-sahabat awal Nabi lah. Sahabat-sahabat awal Nabi, bukan semua sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat awal Nabi. Ini tafsir ulama. Saya ceritakan, kita bahaskan apa yang ulama-ulama tafsir mentafsirkan. Humul ladina sallu ila al-qiblatain. Maknanya mereka ini sahabat-sahabat Nabi yang awal memeluk Islam lah. Sahabat-sahabat Nabi yang semayang di Masjid Qiblatain ini di Madinah tu, mereka semayang menghadap 2 kiblat. Dikatakan bila Nabi sampai di Madinah, Nabi semayang menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa seperti mana yang Allah Ta'ala tentukan sebelum daripada itu. Lalu orang Yahudi bila tengok Nabi kita dan orang Islam semayang menghadap ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, mereka kata, Muhammad, kamu nak suruh kami masuk agama kamu macam mana? Kamu pun menghadap ke Baitul Maqdis juga semayang macam kami, kamu pun ikut kami. Aduh, macam mana kami nak ikut kamu? Mereka argue dengan Nabi.
Lalu Nabi pun mintalah doa kepada Allah Ta'ala agar Allah tukarkan arah kiblat. Dan Nabi minta doa kepada Allah Ta'ala, bukannya Allah Ta'ala bagi terus, Allah Ta'ala terima terus. Tidak. Kalau kita baca dalam kitab sirah, Allah Ta'ala perkenalkan doa Nabi itu selepas 18 bulan kemudian. Nabi berdoa tu tiap-tiap hari, tiap-tiap petang, pagi, petang, siang, malam doa agar Allah Ta'ala tukar ke arah kiblat. Selepas 18 bulan kemudian, ada setengah riwayat kata 16 bulan setahun 4 bulan, ada riwayat kata 18 bulan setahun 6 bulan, barulah Allah Ta'ala perintahkan Jibril pergi bagi tahu Muhammad supaya tukar ke arah kiblat. Di ketika itu Nabi sedang solat dalam masjid Qiblatain. Sebelum tu tak sebut nama masjid Qiblatain lagi. Nabi solat dalam masjid itu, ada riwayat kata Nabi sedang solat zuhur, ada riwayat kata Nabi sedang solat asar. Tengah-tengah solat tu Jibril datang, wahai Muhammad, tukarkan arah kiblat kamu. Maka Nabi pun pusing 180 darjah. Nabi pun berjalan beberapa langkah melintasi para sahabat. Lalu sahabat pun pusing juga 180 darjah. Dalam sembahyang yang sama, Nabi menghadap dua arah kiblat. Ini sahabat-sahabat yang awal memeluk Islam. Kita juga tidak masuk dalam kumpulan ini, tuan-tuan. Mereka ini sahabat-sahabat awal yang memeluk Islam. Pendapat yang ketiga mengatakan orang-orang VVIP ni, mereka VVIP ni yang tu masuk syurga ni, yang tak payah duduk di padang mahsyar ini, kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, mereka itu ialah orang-orang yang bersegera menunaikan sembahyang 5 waktu. Humus sabiquna ila salah walatul khamsi. Mereka yang awal-awal datang ke masjid dan orang yang pantas berbuat kebaikan. Ini kita ada peluang, tuan-tuan, nak jadi golongan ini. Ini ada chance kita, Jadi tuan-tuan, kita doakanlah agar Allah Ta'ala beri kita kekuatan, agar kita dapat datang sembahyang berjemaah awal waktu. Kalau boleh awal, kalau boleh sebelum azan lagi sampai. Yalah, paling kurang pun azan tu, lepas azan pun memang standby nak sembahyang. Ini payah, tuan-tuan, payah. Kena orang-orang yang kerja ni, orang pencen tu lain lah. Jadi alangkah bahagianya lah, alangkah bertuahnya lah kalau orang pencen ni, dan saya tahulah tuan-tuan semua, ramai yang istiqamah dalam solat berjemaah ini di awal waktu. Alhamdulillah lah kalau Allah Ta'ala pilih kita, maka kita ada peluang untuk jadi golongan VVIP ini, as-sabiqun ini. Dan saya juga rasa banggalah dengan Tok Bila, dengan Tok Siok, sebab mereka ni orang yang awal datang ke masjid surau, buka masjid, orang yang azan. Mereka ini istimewa sangat-sangat, hebat sangat-sangat. Kalau elang tak naik pun tak apalah, ingat elang akhirat hebat lagi lah. Tok Imam tu biasanya datang lewat sikit, kalau dia imam boleh datang awal tu hebat lah. Tok Imam tu biasanya datang lewat sikit. Kalau Tok Imam datang awal hebat lah, tuan-tuan. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita, insyaAllah. Allah Ta'ala berikan tambahan ilmu kepada kita, dan Allah Ta'ala juga berikan kepada kita masa kesempatan untuk kita beribadah kepadanya, sembahyang kepadanya, sembahyang di awal waktu, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf banyak-banyak, tuan-tuan. Ambil masa sikit, minta maaf banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.